Okay, Assalamualaikum and hi everyone. Kita continue chapter 5 vectors tapi masih di cross product. And kita nak continue buat example 18. Okay, starting from example 18 onwards, kita akan deal dengan application of cross product. So, sangat penting untuk kamu tahu macam mana nak lukis diagram cross product, and yang kedua, apakah yang akan berlaku kalau kamu buat cross product. Okay, so before kita jawab soalan example 18, Madam akan ulang tentang cross product and how should you sketch diagram berkaitan cross product. Okay, bila nak buat cross product, yang pertama kena pastikan kamu ada 2 vectors. Kalau diberi dalam soalan 2 vectors, kamu kena guna vectors yang diberi dalam soalan. Tetapi kalau soalan tak beri vectors, kamu kena create 2 vectors untuk kamu buat cross product. Okay, now kita pergi kepada diagram. Apabila kamu buat cross product, dia mesti ada 2 vectors. 2 garis vectors yang bertemu pada satu titik yang sama. Okay, sebagai contoh, Madam lukis dekat sini, kita ada vectors A and kita ada vectors B. Sebila kamu buat cross product selepas ni, senang untuk kamu lukis sahaja gambar yang begini. Yang penting bila buat cross product, kena ada 2 vectors yang bertemu pada titik yang sama. Okay, bertemu di sini kalau gambar yang Madam lukis. Kalau kamu nak lukis gambar 2 vectors tu begini, pun masih boleh. Okay, bertemu di satu point yang sama. Atau kamu nak lukis gambar dia begini, pun masih boleh sebab dia bertemu pada satu point yang sama. Okay, tapi kebiasaan gambar untuk memudahkan kita lukis, kita akan lukis gambar begini sahaja. Okay, so Madam akan label vektor yang atas sebagai vektor A, vektor yang bawah sebagai vektor B. Okay, kemudian bila kita lukis vektor, mesti ada arrow sebab vektor ada direction. Okay, bila kamu dah lukis the 2 vectors yang ada satu titik pertemuan ini, kita akan lukis arrow sama ada dua-dua keluar dari satu titik yang sama, ataupun boleh juga kalau dua-dua masuk ke titik yang sama. Okay, so ada 2 option, tapi kebiasaan kita lukis, kita akan lukis dua-dua keluar. Okay, so diagram kamu after this, bila buat cross product, simply lukis yang macam Madam lukis ini sahaja. Okay, and then next thing adalah bila kamu buat proses cross product, okay, kamu akan menghasilkan satu vektor normal. Okay, so vektor normal ini sifat dia 90 degree to A and B. So vektor normal kamu boleh ada 2. Yang pertama, kamu boleh dapat vektor normal yang ke atas, ataupun yang kedua, kamu boleh dapat vektor normal yang ke bawah. Dua-dua kita akan label dia sebagai N, normal vector. Okay, so normal vector ni sifat dia mesti 90 degree to A and B. So kalau kita tengok vektor normal yang ke atas ini, dia adalah 90 degree to vektor A, dia juga 90 degree to vektor B. Kalau vektor N yang ke bawah, dia masih 90 degree to vektor B, dan dia juga masih 90 degree to vektor A. Okay, so kamu ada 2 kemungkinan vektor N. Tak kisah yang mana satu N yang kamu dapat sebab dia bergantung kepada cara kamu cross. Okay, dia ada 2 option. Sama ada kamu cross A to B, ataupun kamu cross B to A. Untuk tentukan N kamu atas atau bawah, itu yang kita pakai right hand grip rule. Okay, so sebagai contoh dekat sini, kalau katakan Madam buat A cross B, kalau kamu buat right hand grip rule, A cross to B, kamu akan dapat vektor N ke bawah. Okay, kamu boleh try buat right hand grip rule, A cross B, kamu akan dapat N ke bawah. Tetapi kalau kamu buat the other way round, which is B cross A, okay, kamu akan dapat sebenarnya vektor N yang ke atas. Okay, kamu punya thumb akan point ke atas. So, A cross B or B cross A tak ada masalah, dua-dua akan menghasilkan vektor N. Okay, dan
N itu sama ada dia ke atas atau dia ke bawah pun kamu tak perlu risau. Okey, sebab kita tak disuruh plot very detail tentang bentuk atau location vektor kita. Yang perlu kita buat adalah proses cross product. Hasil normal vektor yang kamu dapat, dia boleh berada di mana-mana sahaja, sama ada atas ataupun bawah. Yang penting bila kamu buat cross product, sama ada A cross B atau B cross A, kamu akan dapat vektor yang sama, cuma berbeza arah. Okey, so contoh kalau kamu dengan kawan kamu, seorang buat A cross B, seorang lagi buat B cross A, kamu akan dapat basically coefficient yang sama pada IJK, tetapi different sign sahaja. Okey, so ini kalau kita buat cross product, and ini adalah diagram yang biasa kita lukis bila kita buat cross product. Okey, kalau kamu ada dua vektor yang parallel, macam example 16 kamu dah buat sebelum ni, dua vektor yang selari, arrow dua-dua ke arah kanan. Okey, bila kamu ada vektor yang selari, vektor kamu ini tidak akan pernah bertemu. Okey, dia akan sentiasa selari sahaja, takkan bertemu. That is why bila kamu buat A cross B, kamu dah proof pada example 16. Kamu buat A cross B, kamu hanya dapat 0 vektor. Maksudnya saya buat cross product tapi saya tak dapat normal vector. Kenapa? Sebab gambar saya atau vectors saya dia selari. Okay, so bila two vectors parallel to each other, dia tak boleh wujudkan vector n. No normal vector. Okay, sebab dia tak pernah bertemu. Tak boleh kamu create vector ke atas atau vector ke bawah. Okay, now kita pergi kepada example 18. Arahan pada soalan adalah find a unit vector. Maksudnya kamu tahu kamu kena cari yang topi ni, unit vector of the normal. Okey, normal ni adalah hint bahawa kamu perlu buat cross product. So kamu patut tahu bila saya nak buat cross product, saya kena ada two vectors. Okey, and arahan soalan yang seterusnya, cari normal kepada plane containing point A, B, C. Tak ada pun vektor yang diberi. Diberi hanya point. Again, kamu tahu kamu harus create vectors. So, kamu kena create vectors daripada point yang diberi. Now, selepas ni, kalau kamu diberi koordinat, any koordinat, kamu tak perlu pun exactly plot dia di paksi X, Y, Z dan cari location yang betul. Tak perlu. Okay, kita dah boleh simply letak sahaja di mana-mana koordinat ABC tanpa perlu kamu lukis paksi X, Y, Z. Sebagai contoh, madam akan plot sahaja contoh koordinat A di bahagian sini. And then madam ada B di bahagian atas sini. And then madam buat C dekat bahagian kanan ini. Okay, so kita ada koordinat ABC. Terpulang pada kamu macam mana nak plot koordinat ABC ni, tak ada masalah. Kita akan tetap jumpa jawapan. Tapi madam akan plot as what on the screen. Okay. And then next kita tahu kita nak buat atau nak create vector. Bila nak create vector, kita akan buat garis dan mesti ada arrow. So, madam akan create garis atau vectors madam daripada A to B and A to C. Remember, kita nak buat cross product. Tadi madam kata bila kamu draw diagram cross product, mesti draw dua garis yang keluar dari satu titik yang sama. Okay, mesti the two vectors bertemu atau bersilang. Okay, so arrow kita akan sama ada dua-dua keluar atau dua-dua masuk. Madam buat arrow dua-dua keluar. Okay, and kamu dah tahu kalau saya buat cross product, vektor yang akan terhasil nanti adalah vektor n sama ada dia ke atas atau vektor n yang sama ada dia ke bawah. Doesn't matter, kamu jangan risau. Okay, kamu hanya perlu buat cross product. Yang penting kamu tahu kalau orang tanya apa yang terhasil bila kamu buat cross, kamu akan dapat vektor n yang ke atas atau ke bawah. Okay, so now kita nak create our vectors. Okay, nak create vector kita. Yang pertama, kita nampak arrow kita A to B. Okay, so kamu dah belajar macam mana nak create vector A to B.
dia adalah AO plus OB. And then kita akan negative OA plus OB. And then kamu akan simplify. Negative OA adalah I minus J plus 2K plus OB adalah 3I plus J plus 0K. So simplify this, kamu akan dapat 2I plus 2J minus 2K. Okay, now kita dah settle dengan vektor kita yang pertama. Kita dah create vektor A to B. And then kita perlukan satu lagi vektor, which is vektor A to C yang berwarna hijau. So, kamu akan buat perkara yang sama. Kita sedang create vektor, now vektor A to C. So, A to C adalah AO plus OC. And then untuk AO, kita akan tukar jadi negative OA plus OC. And kamu akan simplify sebenarnya perkara yang sama untuk OA ni. And plus OC. C adalah negative I plus 2J minus 3K. And simplify this, kamu akan ada negative 2I plus 3J minus 5K. Okay, so kita dah ada dua vectors yang kita create sendiri daripada koordinat yang diberi dalam soalan. Okay, so madam akan label, this one is vector AB. This one is vector AC. Okay, bila kita dah habis cari the two vectors, baru kita boleh buat cross product. Okay, now seperti yang kita dah bincang tadi, cross product kamu dia boleh dua arah. Sama ada kamu cross AB cross AC ke sini. Okay, so kamu akan dapat actually vector N ke bawah. Tapi macam madam kata, jangan risau tentang vector N ini. Ataupun boleh juga kamu buat AC cross AB. So, kamu akan dapat vector N yang ke atas. Tapi, kedua-dua N kamu ni koefisiennya akan sama sahaja. Cuma berbeza pada sign sebab different direction. Okay, so kebiasaannya madam akan buat AB cross AC. Okay, so kita akan buat cross product AB cross AC. So, kamu dah pandai buat cross product. Kita ada IJK. Tulis dahulu vektor AB 2 to negative 2. And then kita ada vektor AC negative 2, 3 and negative 5. Jangan lupa modulus yang besar ni untuk kita buat cross product. Okay, so madam nak kamu buat proses cross product ini, bracket I minus bracket J plus bracket K. Okay, so jawapan yang sepatutnya kamu jumpa adalah negative 4I plus 14J plus 10K. Okay, ini adalah vektor normal yang kamu cari apabila kamu buat AB cross AC. So, siapa yang buat AC cross with AB, the other way round, dia akan dapat jawapan 4I minus 14J minus 10K. Okay, hanya berbeza pada sign tapi koefisien masih sama. Okay, siapa nak try boleh try. Okay, so kita dah dapat vektor normal. Cuma soalan bukan nak setakat vektor normal sahaja, dia nak kita cari unit vektor bagi normal ini. Okay, so daripada normal yang kita dapat, this one, kita disuruh cari unit vektor. Okay, so untuk unit vektor bagi N, this is our N. Nak cari unit vektor, kita akan letak topi ni. So, kamu akan pakai formula vektor N divided by magnitude N. Okay, so tolong kamu cari unit vektor bagi vektor normal yang kita dah cari ni. Okay, tadi kita guna diagram ini untuk kita cari normal vektor, which kita punya vectors bertemu pada point A. Okay, and bila kita buat AB cross AC, okay, kalau kamu guna right hand grip rule, sebenarnya vektor normal yang kita jumpa adalah yang ke bawah. Okay, tapi macam madam kata tadi, kita tak perlu risau arah normal yang kita jumpa sebab soalan hanya suruh cari normal.
Okay, dia tak suruh kita tentukan arah itu ke atas atau ke bawah. It can be atas, it can be bawah, depends on cara kita cross. Okay, so dua-dua masih betul. Now, madam nak bagi different view dekat kamu. Katakan kita masih ada koordinat yang sama, which is ABC, pada position yang sama macam kita lukis tadi. Cuma kali ni, madam nak lukis the two vectors bertemu pada point B. Maksudnya garis vektor yang madam lukis, madam nak keluarkan daripada point B. Okey, dua-dua arrow keluar daripada B. Yang ini pun masih betul dan akan dapat jawapan yang sama. Okey, cuma this time vektor yang perlu kamu cari adalah vektor BA dan juga vektor BC. Bila kamu dah jumpa kedua-dua vektor ini, kamu boleh cross. Okey, sama ada kamu nak buat BA cross BC ataupun kamu nak buat BC cross BA. Okey, dua-dua akan bagi jawapan yang ada koefisien IJK yang sama tetapi mungkin different direction. Dan diagram yang kedua ini pun masih akan dapat vektor normal yang sama macam kita buat pada diagram yang pertama tadi. Okey, koefisien IJK mesti sama. Yang berbeza hanyalah sign, depend pada cara kamu cross. Okey, so kamu ada banyak option sebenarnya untuk draw diagram. Ada satu lagi diagram boleh kamu buat kalau katakan kita masih ada koordinat yang sama, which is A, B and C dekat sini. Tapi kali ni kamu nak buat kedua-dua garis vektor kamu bertemu pada C. Kita akan draw C to B dan satu lagi C to A. Okay, dua-dua arrow pointing outwards daripada C. Yang ini pun masih akan dapat jawapan yang sama di mana kamu akan cari dua vektor sama ada CB, di mana kamu akan cari dua vektor yang perlu iaitu CB dan satu lagi kamu akan cari CA. And then baru kamu buat cross product. Okay, so kamu boleh cross CB cross CA ataupun kamu buat CA cross CB. Ketiga-tiga diagram ni akan bagi jawapan koefisien normal IJK akan tetap sama. Yang berbeza hanyalah sign yang membawa maksud different direction sebab dia depends pada cara kamu cross. Okay, tapi kebiasaannya selepas ni bila kamu lukis gambar cross product atau diagram cross product, normally kita hanya akan lukis gambar yang begini. Okey, kita akan ambil titik pertemuan ini yang bahagian A. Okey, tapi kalau kamu buat diagram 2 or diagram 3, tak jadi masalah. Tetap dapat jawapan juga. So, kamu boleh try sama ada guna cara yang kedua atau yang ketiga just to cross check. Okey, kamu dapat tidak jawapan yang sama. Okey, kalau berbeza, dia hanya berbeza pada direction sahaja.